Hari ini kita akan sama-sama mempelajari bab 6 pada topik tingkatan 3, sumber semula jadi di Malaysia. Fokus utama kita pada hari ini adalah untuk menguasai tahap penguasaan 3, iaitu menjelaskan dengan contoh taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di dalam peta Malaysia. Fokus utama kita pada hari ini adalah untuk menguasai tahap penguasaan 3, iaitu menjelaskan dengan contoh taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu berdasarkan kepada peta Malaysia. Baiklah, cikgu akan memfokuskan taburan sumber boleh baharu ini kepada sumber air, iaitu empangan hidroelektrik. Perlu kita tahu bahawa Malaysia mengalami hujan kira-kira 2,600 mm setahun. Ini menjadikan Malaysia sangat berpotensi untuk membangunkan kuasa hidroelektrik. Apa itu empangan? Empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Air sungai yang diempan apabila dilepaskan akan memutarkan turbin, seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Okey, berikut adalah beberapa lokasi empangan hidroelektrik di negara kita. Yang pertama adalah empangan Bersia yang terletak di negeri Perak. Di Terengganu kita ada empangan Kenyir. Di Sarawak kita ada empangan Bakun. Dan di Sabah kita ada empangan Tenom Pangi. Sebenarnya bukan ini sahaja empangan yang ada di negara kita. Cikgu hanya mengambil beberapa contoh sahaja empangan hidroelektrik yang ada di negara kita. Seterusnya kita akan lihat lokasi sumber tidak boleh baharu, iaitu sumber mineral. Sebelum tu suka cikgu ingatkan apa yang dimaksudkan dengan sumber tidak boleh baharu. Sumber tidak boleh baharu adalah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu tertentu jika penerokaan kepada sumber itu tidak dikawal ataupun dirancang dengan baik. Okey, yang pertama kita lihat kepada sumber petroleum. Di mana petroleum ini dijumpai? Lokasi petroleum boleh dijumpai di luar pesisir pantai negeri Terengganu dan Kelantan, luar pesisir pantai Sarawak serta luar pesisir pantai Sabah. Apa kegunaan petroleum? Petroleum banyak digunakan untuk menjana tenaga elektrik, bahan api kenderaan serta dalam industri petrokimia. Di mana ada petroleum, di situlah ada gas asli. Gas asli juga boleh dijumpai di luar pesisir pantai Terengganu dan Kelantan, luar pesisir pantai Sarawak, luar pesisir pantai Sabah. Apa kegunaan gas asli? Gas asli digunakan dalam bahan api domestik, iaitu sebagai gas memasak di dapur, industri petrokimia serta sebagai bahan api alternatif kepada kenderaan, iaitu gas NGV. Seterusnya kita lihat pula kepada lokasi arang batu. Arang batu banyak dijumpai di Bintulu, Sarawak serta Sili Pompong di negeri Sabah. Manakala emas dijumpai di sekitar negeri Terengganu dan juga di sekitar Raub dan Kuala Lipis di negeri Pahang. Okey, emas digunakan untuk membuat barang kemas dan juga jongkong emas.
Tahukah pelajar-pelajar apa itu arang batu? Arang batu merupakan sumber asli hidrokarbon. Arang batu terbentuk daripada sumber tumbuhan di kawasan berpaya. Okey, cikgu ingatkan balik, di kawasan berpaya yang mati kemudian tertimbus berjuta-juta tahun dahulu. Sisa tumbuhan itu terdedah kepada suhu dan tekanan yang tinggi, seterusnya bertukar menjadi arang batu. Manakala petroleum juga terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus dengan lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati, bangkai mereka tenggelam ke dasar lautan, kemudian ditimbus oleh sedimen. Melalui tindakan kimia, perebutan akan berlaku dan seterusnya penguraian akan berlaku yang menghasilkan petroleum dan juga gas asli. Seterusnya, cikgu ingin bincangkan satu soalan, iaitu huraikan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, soalan ini adalah huraikan. Okey, bila soalan huraikan, pelajar perlu menyatakan fakta, huraian serta contoh untuk mendapat markah maksima. Sekiranya pelajar dapat menjawab soalan ini, pelajar bolehlah dikatakan sudah menguasai tahap penguasaan 4. Yang pertama, kepentingan sumber semula jadi adalah merupakan sumber bahan mentah. Ini adalah fakta. Sekiranya pelajar menulis sumber bahan mentah, so pelajar akan dapat 1 markah. Okey, kemudian kita tulis pula menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran. Ini adalah huraian dia, juga mewakili 1 markah. Seterusnya, pelajar boleh memberi contoh. Contohnya, kayu balak digunakan dalam industri perabot ataupun petroleum dalam industri petrokimia. Seterusnya, kepentingannya adalah pembukaan bandar baru. Itu fakta dia adalah pembukaan bandar baru. Huraian dia, kita boleh katakan bahawa membangunkan bandar-bandar baru yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Membangunkan bandar-bandar baru yang lengkap dengan kemudahan. Kemudian, pelajar memberi contoh bandar baru yang berdekatan dengan tempat pelajar, seperti di Miri, Sarawak, di Kerteh, Terengganu ataupun di Sandakan, Sabah, yang mana bandar-bandar ini ada kaitan dengan industri-industri. Okey, kepentingan seterusnya adalah dapat menjana pendapatan negara melalui ekspor keluaran dalam negara kasar ke negara-negara yang memerlukan ataupun kepada negara-negara yang ingin mendapatkan bekalan bahan mentah daripada negara kita. Seperti kita ekspor petroleum ke negara luar, kita ekspor gas asli negara kita kepada negara luar. Okey, secara tak langsung ini juga akan dapat membuka banyak peluang pekerjaan ke dalam sektor perkhidmatan, pertanian, pembinaan serta pelombongan. Okay, fakta seterusnya adalah membangunkan pelbagai kemudahan infrastruktur. Okay, membangunkan pelbagai kemudahan infrastruktur bagi membantu ataupun memudahkan pengurusan sumber. Okay, seperti apa? Okay, seperti pelabuhan. Okay, kemudian pelajar boleh bagi contoh mana-mana pelabuhan, seperti pelabuhan Kuantan, pelabuhan Kelang. Okey, lapangan terbang Kerteh, serta pembinaan lebuh raya seperti lebuh raya Pantai Timur.
Okey, sebelum tadi kita bincangkan soalan dia adalah huraikan kepentingan semula jadi. Sebab tu bila cikgu bincangkan tadi, cikgu nyatakan bahawa apa yang fakta dia, kemudian cikgu bagi dia punya huraian dan cikgu bagi dia punya contoh. Itu kalau kita nak jawab soalan huraikan. Tapi kalau soalan hanya nyatakan, okey, soalan hanya kata nyatakan kepentingan sumber semula jadi, cukup kita bagi fakta sahaja. Okey, yang pertama kita katakan sumber bahan mentah kepada industri hiliran mendapat menjana pendapatan negara, okey, membuka banyak peluang pekerjaan, pembukaan kawasan baru, membangunkan pelbagai kemudahan infrastruktur. Okey, ini adalah fakta kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk video pembelajaran pada kali ini. Okey, sekiranya pelajar ingin dapatkan lebih video pembelajaran mengenai geografi dan juga RBT, boleh subscribe channel YouTube cikgu iaitu Rosida Hashim. Okey, sehingga jumpa lagi pada siri tutorial akan datang. Bye.